Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum semua memory. Cikgu harap semua memory berada dalam keadaan sihat walafiat, dan cikgu harap selamat kembali ke sekolah walaupun kita berada dalam keadaan PJPM, dan cikgu harap semua bersedia untuk belajar untuk minggu-minggu seterusnya. InsyaAllah pada pagi ini kita akan belajar sains dalam tajuk yang kelima, iaitu tumbuh-tumbuhan. Tapi sebelum kita belajar lebih lanjut tentang tumbuh-tumbuhan ini, cikgu harap murid telah pun bersedia, telah bersarapan, kemudian murid telah pun berada di hadapan murid sekalian buku tulis, buku teks dan juga buku aktiviti. Jadi kalau dah bersedia, marilah kita mulakan kelas kita dengan baca Fatihah dan juga doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Memberi yang dikasihi sekalian, cuba melihat di sekeliling rumah memory. Ada tak pokok-pokok ataupun tumbuh-tumbuhan yang berada di rumah memory? Kalau ada, itulah tumbuhan yang sangat penting, sebab tumbuhan ini memberi kepentingan kepada kita dan juga kepada haiwan. Jadi kalau kita lihat di sekeliling kita, ada bermacam-macam jenis tumbuh-tumbuhan. Ada pokok bunga, ada pokok buah-buahan, dan juga ada pokok sayur-sayuran. Sepanjang cuti persekolahan ini, cikgu nak tanya, ada tak di antara murid yang menanam pokok? Bagus. Ada yang bercucuk tanam, ada yang menolong ibu bapa menanam bunga. Dan kalau murid perhatikan, ada di antara pokok-pokok di sekeliling rumah kamu itu, ada yang berbunga, ada juga ada yang berbuah. Pada hari ini, untuk pelajaran tumbuh-tumbuhan ini, apa yang penting kita nak tahu ataupun murid kena faham, kena tahu apakah kepentingan tumbuhan ini kepada manusia dan haiwan. Kalau kita lihat, tumbuhan ini adanya sebagai makanan kita, ada sebagai oksigen. Selain daripada manusia, dia juga berguna untuk haiwan. Dan juga tumbuhan ini sangat penting, contohnya boleh memberi sebagai ubat kepada manusia dan juga haiwan. Seterusnya, murid akan belajar atau mengetahui apakah keperluan asas untuk biji benih bercambah. Kita tahu keperluan asas bagi tumbuh-tumbuhan ini, dia memerlukan cahaya matahari, dia memerlukan air. Tapi apabila biji benih nak bercambah, dia memerlukan keperluan asas yang sangat penting. Seterusnya, murid akan cuba merekod tumbuh-besaran tumbuhan biji benih. Nanti kita akan berkesempatan membuat eksperimen, dan murid dikehendaki merekod. Dan insyaAllah nanti cikgu akan bagi task ataupun apa dia tumbuhan yang paling senang untuk murid sediakan. Cuba murid lihat buku teks muka surat 49. Dalam buku teks muka surat 49, kita dapati Ahmad, Aiman dan juga Aminah telah menolong kedua ibu bapanya di ladang sayur-sayuran. Kalau kita lihat, Aiman punya kebun, ada menanam pokok terung, ada menanam pokok keledek, kemudian ada menanam pokok jagung, ada menanam pokok kacang. Banyak sungguh sayur-sayuran yang ada dekat sini. Kalau kita lihat, ayam juga perlukan makanan di situ. Selain daripada ayam,
kita lihat ada belalang dan juga ada lembu. Okey. Apa makanan bagi lembu? Lembu makan rumput. Okey, kalau kita lihat Aminah ni memegang kacang yang ditanam oleh ayahnya. Wah, segar betul kacang panjang ni, sesuai nak jadikan ulam. Kemudian adik Aiman merasa nyaman dan segar kerana tanaman yang ditanam tu bersebelahan dengan kawasan Bukit Bukau. Cikgu nak tanya, murid sekalian, mengapa manusia dan haiwan memerlukan tumbuh-tumbuhan untuk hidup? Pertama, manusia dan haiwan memerlukan tumbuhan. Pertama adalah sebagai sumber makanan. Yang kedua, haiwan juga sebagai oksigen, udara kepada manusia dan haiwan. Dan yang ketiga, tumbuhan juga sebagai tempat perlindungan bagi haiwan. Dan yang keempat, dia juga sebagai ubatan sekiranya manusia dan haiwan mengalami kecederaan. Kesimpulan kat sini, apakah kepentingan tumbuh-tumbuhan kepada manusia dan haiwan? Kalau kita lihat, di atas pokok ada berbagai binatang yang tinggal. Mungkin ada monyet, mungkin ada burung. Jadi kesemua binatang-binatang ini apabila berada di atas pokok, ia merupakan satu habitat ataupun satu tempat tinggal. Kalau kita pergi ke hutan, kita akan nampak burung tempur membuat sarangnya. Begitu juga dengan burung-burung yang lain. Ada burung belatuk dan juga binatang-binatang lain menjadikan tumbuh-tumbuhan ini sebagai tempat tinggal mereka. Selain daripada itu, ia juga sebagai sumber udara untuk manusia dan haiwan bernafas. Kita sedia maklum bahawa apabila manusia menyedut oksigen daripada tumbuh-tumbuhan, maka manusia akan membebaskan karbon dioksida. Jadi ada hubungan tidak balas antara manusia, haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Dengan sebab itu, kalau kita lihat di sekeliling kita penuh dengan tumbuh-tumbuhan kerana dia merupakan sumber udara yang sangat penting untuk manusia dan haiwan bernafas. Selain itu, dia juga sebagai sumber makanan kepada manusia dan haiwan. Ada makanan yang perlu dimasak sebelum dimakan. Ada makanan yang terus dimakan sebagai ulam-ulaman. Jadi, tumbuhan ini sangat penting kepada manusia dan juga haiwan kerana ia merupakan sumber makanan yang berkhasiat untuk manusia. Selain daripada itu, sekiranya manusia dan haiwan tercedera, manusia boleh menggunakan tumbuh-tumbuhan ini sebagai sumber ubat. Contoh, kalau kita batuk, kita boleh minum madu lebah. Ataupun kalau kita luka, kita boleh mengambil daun senduduk untuk ditampal di tempat yang luka. Selain daripada 4 perkara ini, apakah lagi kepentingan lain tumbuhan kepada manusia? Selain itu, tumbuhan guna sebagai tempat perlindungan kepada manusia. Kerana selain daripada tempat perlindungan, manusia boleh menggunakan tumbuh-tumbuhan ini untuk menjadikan sebagai rumah, ataupun tumbuhan ini sebagai alat untuk menjadikan kenderaan. Contoh, kalau manusia pergi ke laut untuk membuat sampan, mereka menggunakan kayu. Kalau mereka nak buat rumah, manusia menggunakan kayu. Jadi kepentingannya sangat banyak kepada manusia. Selain daripada itu, tumbuhan juga sebagai bahan bakar kepada manusia. Contohnya kayu arang.
Manusia menggunakan kayu arang untuk membuat pembakaran. Contohnya, kalau kamu suka makan sate, kamu suka makan lamb chop, dan ada orang menggunakan sumber arang kayu ini untuk membuat ataupun menggunakannya sebagai tempat pembakaran. Kerana kayu arang ini sangat lama apabila digunakan untuk membakar sate. Okey. Faham tak murid? Okey. Seterusnya kita nak bincangkan di sini ialah apakah keperluan asas biji benih bercambah. Okey. Kita perhatikan, kita ambil contoh ramu. Okey. Dia menanam biji benih. So, saya ialah biji benih. Saya hanya akan bercambah apabila terdapat semua keperluan asas yang diperlukan. Jadi ramu ni membuat eksperimen, dia menanam biji benih dan diletakkan di dalam pasu. Setiap hari kamu akan melihat biji benih adakah bercambah ataupun tidak. Jadi kesimpulan kat sini, biji benih memerlukan air dan udara untuk bercambah. Air yang terlebih juga boleh menyebabkan biji benih tidak boleh bercambah, dan juga udara sangat penting untuk proses pencambahan. Selain daripada itu, suhu yang sangat sesuai adalah tempat yang selesa boleh digunakan untuk bercambahnya biji benih. Jadi apabila tempat yang disediakan mempunyai air yang cukup, mempunyai udara yang cukup, mempunyai suhu yang sesuai, maka selepas beberapa hari biji benih boleh bercambah. Kerana setiap percambahan biji benih mempunyai nutrisi yang berlainan. Kesimpulan kat sini, air, udara dan suhu sangat sesuai sebagai keperluan asas untuk biji benih bercambah. Kalau kita lihat apakah keperluan asas tumbuh-tumbuhan, dia memerlukan air, cahaya matahari dan juga udara. Tetapi untuk bercambahnya biji benih, dia memerlukan suhu. Mana kalau panas terik sangat pun tak boleh. Yang penting suhu yang sangat sesuai. Kerana kalau terlampau panas, biji benih tidak boleh bercambah. Itu sebabnya suhu yang sesuai ini adalah berbeza mengikut tumbuh-tumbuhan. Ada tumbuhan yang memerlukan suhu yang sangat sederhana sejuk. Ada yang tumbuh-tumbuhan dia boleh hidup di kawasan yang lebih sejuk. Maka dengan sebab itu, suhu yang sesuai tidak sama di antara satu biji benih dengan biji benih yang lain. Cuba murid perhatikan, satu eksperimen telah dijalankan oleh sahabat kita, oleh kawan-kawan kita, dan tumbuh-tumbuhan ini akan mengalami perubahan semasa tumbesaran. Apakah yang berlaku apabila tumbesaran tumbuh-tumbuhan ini? Jadi tumbuhan ini biasanya akan mengalami perubahan. Apakah perubahan yang kita boleh lihat? Apabila biji benih bercambah, biasanya tumbuh-tumbuhan ini akan mengalami perubahan dari segi bilangan daun. Berapa helai daunnya? 1, 2, 3 atau lebih. Kemudian saiz daunnya, daripada asal saiznya adalah sangat kecil. Apabila hari demi hari, maka saiz daun akan menjadi lebar dan besar. Seterusnya ialah lilitan batang juga semakin bertambah. Jadi apabila kesemua bilangan daun bertambah, saiz daun juga menjadi besar, lilitan batang juga bertambah, maka pokok-pokok ini akan menjadi semakin tinggi.
Cuba kita perhatikan eksperimen yang dijalankan sehingga hari yang ke-21. Pertama, bilangan daun pada hari yang ketiga adalah 2 helai sahaja. Tapi apabila masuk hari yang ke-9, bilangan daun menjadi 5 helai. Hari yang ke-15, bilangan daun bertambah menjadi 10 helai. Dan pada hari yang ke-21, pokok pun menjadi semakin tinggi, maka bilangan daun juga bertambah. Kemudian kita perhatikan saiz daun. Contohnya pokok jagung, kan? Saiznya pokok jagung, kita tengok hari yang ketiga saiz daun ialah 1 cm. Pada hari yang ke-9 ia telah membesar menjadi 1.5 cm. Dan pada hari yang ke-15 dia menjadi semakin besar 1.8 cm. Dan pada hari yang ke-21 apabila pokok jagung itu bertambah tinggi, maka saiz daun juga menjadi lebar dan juga dia mempunyai kebesaran dan kepanjangan pada 2.5 cm. Kemudian kita lihat pada lilitan batang jagung. Pada hari yang ketiga biji benih bercambah, lilitan batang jagung adalah 0.3 cm. Dan dia berubah pada hari yang ke-9 menjadi besar sehingga bertukar kepada 0.5 cm. Dan pada hari yang ke-15, lilitan batang jagung ini pun menjadi besar sehingga bertambah 3 lagi cm menjadikan 0.8 cm. Dan pada hari yang ke-21, apabila pokok jagung itu menjadi dewasa, maka dia telah mempunyai lilitan batang sebanyak 1.0 cm. Jadi kat sini, peringkat pembesaran pokok jagung daripada biji benih menjadi kepada anak biji benih bercambah, bertukar kepada anak pokok dan pokok dewasa mengambil masa sehingga hari yang ke-21. Dan kalau kita perhatikan jadual yang diberikan, setiap hari, setiap masa, bilangan daun iaitu helaian daun, saiz daun dan juga lilitan batang berubah daripada hari yang ketiga, hari yang ke-9, hari yang ke-15 dan hari yang ke-21. Untuk itu murid, semasa pembesaran, tumbuh-tumbuhan mengalami pertambahan bilangan daun, saiz daun, ketinggian pokok dan juga lilitan batang. Ada 4 perkara peringkat pembesaran pokok, iaitu yang pertama, dia akan mengalami pertambahan bilangan daun, saiz daun, ketinggian pokok dan lilitan batang. Untuk tugasan memurid pada minggu hadapan, memurid boleh sediakan dulu bahan-bahan yang mana kita nak menguji bagaimana pembesaran pokok kacang hijau. Nanti memurid boleh sediakan bahan-bahan, iaitu apa dia? Tanah, biji benih kacang hijau, cawan plastik, sudip, batang besar atau pita pelekat. Yang ini kita akan buat insya-Allah pada minggu hadapan. Tapi untuk minggu hadapan memurid bolehlah bersedia dengan bahan-bahan bagaimana untuk menanam pokok kacang hijau. Seterusnya memurid sekalian, bagaimana pembesaran tumbuh-tumbuhan ini boleh berlaku? Peringkat pembesaran ini kita kenali sebagai urutan pembesaran. Ada tumbuh-tumbuhan ini dia diambil daripada biji benih. Ada tumbuh-tumbuhan diambil daripada anak pokok. Dan ada juga tumbuh-tumbuhan yang diambil daripada daun.
Jadi kalau kita lihat contoh Pak Ali menanam pokok tomato. Jadi apabila Pak Ali menanam pokok tomato, Pak Ali memerlukan biji benih. Jadi ada 5 peringkat pembesaran pokok tomato Pak Ali. Pertama, Pak Ali menyemai biji benih di dalam polybag. Selepas beberapa hari, Pak Ali mendapati biji benih tomato bercambah. Apabila setelah biji benih bercambah, maka dia akan bertukar menjadi anak pokok tomato. Dan apabila anak pokok ini membesar, dia akan mengeluarkan pokok yang berbunga. Dan apabila peringkat pokok itu telah berbunga, maka pokok tomato Pak Ali telah mengeluarkan buah yang berwarna oranye. Maka dengan sebab itu, peringkat pembesaran pokok tomato Pak Ali ini bermula daripada biji benih, kemudian bertukar menjadi biji benih yang bercambah, kemudian peringkat yang ketiga bertukar menjadi anak pokok, peringkat yang keempat pokok yang berbunga, dan seterusnya dia akan mengeluarkan pokok yang berbuah. Mari kita susun peringkat pembesaran pokok tomato mengikut urutan. Okey. Peringkat pembesaran pokok yang pertama ialah melalui biji benih. Setelah beberapa hari biji benih ini disiram dengan air, maka peringkat yang kedua, biji benih tomato akan bercambah. Dan apabila dibiarkan beberapa hari, maka biji benih yang bercambah ini akan bertukar menjadi anak pokok. Dan apabila pembesaran menjadi anak pokok, kita dapati bilangan daun, saiz, ketinggian dan juga lilitan batang pun akan berubah. Maka dia akan bertukar menjadi pokok yang berbunga sebelum terhasilnya pokok dewasa, dan daripada pokok yang berbunga inilah mengeluarkan pokok tomato yang berbuah. Kesimpulannya, peringkat pembesaran pokok tomato mengikut urutan ialah yang pertama, biji benih. Yang kedua, biji benih bercambah. Yang ketiga, anak pokok. Yang keempat, pokok yang berbunga. Dan yang kelima, pokok yang berbuah. Seterusnya, apakah keperluan asas pembesaran? Tadi kita tahu keperluan asas dia memerlukan air yang cukup, suhu yang sesuai dan juga udara yang sesuai supaya apabila tumbuhan-tumbuhan ini mempunyai keperluan asas yang cukup, maka tumbuhan-tumbuhan ini dapat mengelakkan dirinya daripada layu dan mati. Tapi mungkin apabila tumbuhan-tumbuhan ini tidak mendapat pembesaran yang cukup, maka tumbuhan ini akan layu dan mati. Okey, contoh kita nak menanam pokok. Okey, terdapat 4 cara kita nak menentukan. Okey, sebab kita tahu tadi kita nak buat penyiasatan. Contohnya kita nak menanam pokok tomato tadi. Okey, apabila dia tidak mendapat keperluan asas yang cukup, maka mungkin pokok tomato ini akan mati. Mungkin tomato ini akan mati. Okey, seterusnya ialah keperluan asas bagi tumbuhan yang sangat penting ialah air, udara dan juga cahaya matahari. Ada beza ya murid, keperluan asas dengan biji benih yang bercambah. Kalau biji benih dia nak bercambah, dia memerlukan air, memerlukan udara dan suhu yang sesuai. 3. Tetapi keperluan asas bagi tumbuh-tumbuhan, dia perlukan air juga, perlukan udara, tetapi dia tidak memerlukan suhu yang sesuai. Dia memerlukan cahaya matahari. Kerana nutrien yang ada daripada cahaya matahari merupakan keperluan yang sangat penting dalam pembesaran tumbuh-tumbuhan. Dengan adanya nutrien daripada
udara dan juga cahaya matahari, maka tumbuh-tumbuhan ini dapat mengelakkan dirinya daripada layu dan mati. Dan tumbuhan ini akan hidup subur dan segar. Dan kita boleh merasa dan boleh makan tumbuh-tumbuhan ini. Contoh pokok jagung dan juga pokok tomato. Okey, kesimpulan kat sini, apakah kepentingan tumbuh-tumbuhan? Apa dia murid? Yang pertama, kepentingan tumbuh-tumbuhan ialah sebagai habitat untuk haiwan. Yang kedua, kepentingan tumbuh-tumbuhan kepada manusia dan juga haiwan adalah sebagai sumber udara untuk manusia dan haiwan bernafas. Yang ketiga, tumbuh-tumbuhan adalah sebagai sumber makanan. Kalau manusia boleh jadikan sayur dan ulam-ulaman. Bagi haiwan, dia sebagai sumber makanan dan nutrien yang cukup untuk diri mereka. Dan yang keempat, ia adalah sebagai sumber ubat untuk manusia dan haiwan. Okey. Biji benih rumput boleh ditukar kepada biji benih cili, pendi, kembung dan tomato. Okey. Yang kedua, apakah perbezaan di antara keperluan asas biji benih yang bercambah dengan keperluan asas tumbuh-besaran tumbuh-tumbuhan? Okey. Keperluan asas untuk biji benih yang bercambah memerlukan air, udara, suhu yang sesuai. Maksud suhu yang sesuai, tidak terlalu sejuk, tidak terlalu panas. Sedang-sedang. Itu adalah keperluan yang sangat penting untuk biji benih bercambah. Seterusnya, semasa tumbuh-besaran, tumbuh-tumbuhan akan mengalami pertambahan bilangan dan saiz daun. Seterusnya, ketinggian pokok dan juga lilitan batang. Yang keempat, keperluan asas untuk tumbuh-besaran tumbuh-tumbuhan memerlukan air, tumbuhan perlukan udara dan cahaya matahari. Dan yang terakhir, sebagai kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, urutan tumbuh-besaran tumbuh-tumbuhan terbahagi kepada 5. Yang pertama, tumbuh-tumbuhan ini menggunakan biji benih, dan apabila beberapa hari biji benih bercambah akan bertukar menjadi anak pokok, dan juga pada anak pokok itu dia akan bertukar menjadi pokok yang berbunga, dan seterusnya akan menjadi pokok dewasa dan mengeluarkan buah. Okey, faham murid? Jadi untuk saya ingat ini, cikgu harap murid dapat menyalin nota muka surat 58 dan 59 ini dalam buku tulis. Tulis kepentingan tumbuh-tumbuhan, keperluan asas untuk biji bercambah, semasa tumbuh-besaran apakah yang berlaku perubahannya, kemudian yang keempat, keperluan asas serta urutan tumbuh-besaran tumbuh-tumbuhan. Yang ini murid kena tulis semula dalam buku tulis. Okey. Untuk buku aktiviti, jadi kalau murid ada buku aktiviti, murid lihat muka surat 29 hingga 32. Mana tulis tarikh pada hari esok 14 Jun 2021. Murid menjawab soalan di muka surat 29. Apa dia? Sesuaikan gambar dengan kepentingan tumbuh-tumbuhan yang tersebut. Ada 4 tumbuhan, tengok apakah kepentingannya. Kemudian seterusnya muka surat 30. Warnakan keperluan asas. Kena beza keperluan asas biji benih bercambah dengan keperluan asas tumbuh-tumbuhan. Ada air, suhu yang sesuai, udara, cahaya matahari dan basuh. So ada 3 sahaja apakah keperluan asas. Jadi murid kena warnakan. Kemudian untuk muka surat 31 dan 32 ini kita akan buat latihan pada minggu hadapan. Jadi murid-murid boleh siapkan dulu. Dan setelah habis pelajaran tumbuh-tumbuhan ini, dalam
soalan pada hari esok, cikgu ada lampirkan juga untuk PBD kita. Sepatutnya PBD ni kita buat sebelum cuti sekolah itu, tapi kepada wabak pandemik kita tak sempat buat. Jadi cikgu harap murid dapat menjawab soalan PBD dalam Google Form, dan apa dia yang memberi kena jawab, iaitu daripada unit 1 dan juga unit yang kedua. Jadi unit 1 dan juga unit yang kedua memberi baca, iaitu kemahiran proses sains yang 4, kemahiran manipulatif dan peraturan makmal sains. Jadi cikgu harap dengan sebuah ringkas atau penerangan ringkas daripada cikgu, murid dapat faham dan seterusnya dapat menjawab soalan yang cikgu utarakan kepada murid sekalian. Dan insyaAllah minggu depan kita akan menyambung kembali pelajaran kita, dan cikgu doakan murid semua berada dalam keadaan sihat. InsyaAllah kita doa kita dapat berjumpa dan semua dijauhi daripada wabak penyakit. Jadi sekian saja penerangan cikgu pada hari ini. Kita jumpa lagi di lain masa. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.